Berkebun di laman rumah sendiri menjadi hobi Muhammad Nur Amri sejak 2017 lagi. Beliau yang menetap di Taman Bemban Melaka merupakan seorang guru di Sekolah Arab Pernu Melaka. Minat mendalam dalam bidang pertanian telah mendorong beliau menjadikan halaman rumahnya sebagai kebun yang terdapat pelbagai jenis tanaman sayuran. Saya kalau nak dikirakan saya memang bekerja sebagai guru, tapi waktu petang ambil waktu lapang lah, waktu balik kerja dalam antara 5.30 hingga 6.30. Setiap hari lah saya akan tengok, pantau pokok-pokok saya sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Saya mula melibatkan diri dengan bidang pertanian di kawasan rumah ni hampir 3 tahun yang sudah. Bermula dari tanam sayuran biasa sehinggalah jadi sebeginilah pada hari ini. Kalau ikutkan sejarah minat saya mula-mula menanam, kerana saya pernah beli kangkung di sebuah pasar raya, tapi mendapati sayur itu ada ulat. Jadi saya nak cuba tanam sendiri, nak cari hasil yang fresh, hasil yang kita tanam, rasa kepuasan kita menanam. Bermula dengan hanya main-main sahaja, Muhammad menyedari ruang dan peluang pertanian di laman rumah tidak boleh dipandang enteng. Walaupun dengan hanya sekangkang kera, ia mampu menyumbang kepada pendapatan sama ada utama atau sampingan. Ada masanya saya jual, ada hasil yang kita makan, dan jiran-jiran pun boleh merasailah hasil tanaman saya. Jualan secara kecil-kecilan lah. Kalau yang lebih besar macam lebih kepada penjualan anak pokok-pokok yang dah berbuah macam cili, terung, orang datang ambil dan belilah, dan boleh mendatangkan pendapatan lah, sampingan juga untuk saya. Kalau nak dikirakan jenis-jenis tanaman tu hampir 40 ke 50 jenis lah. Sayuran yang berbuah, berdaun, macam-macam lagi lah. Yang ulaman, herba pun ada lah. Yang saya suka tanam setakat ni kubis, cili padi, sayuran macam sawi yang kita nak makan setiap hari untuk kita masak, kangkung, bayam merah, apa lagi? Sawi Jepun, terung, tomato, kunyit masakan untuk rendang dan sebagainya lah. Kaedah ataupun ilmu yang saya dapat untuk menanam ni bermula dari melihat dalam kejayaan kawan-kawan di grup kebun pertanian dalam Facebook, juga melalui YouTube, rangkaian YouTube, dan juga support daripada kawan-kawan pertanian. Kita berbincang, kita bertanya, mengambil sedikit ilmu. Lama kelamaan ilmu itu kita ambil dan kita belajarlah sedikit demi sedikit. Akhirnya bolehlah untuk menghasilkan tanaman kita lah setakat hari ini. Saya ada 3 kaedah. Yang pertama tradisional, siraman manual. Ada juga yang saya guna kaedah yang moden seperti hidroponik, juga termasuk Nutriport. Yang ketiga kaedah fertigasi, mini fertigasi yang saya gunakan. Hari ini saya akan tunjukkan satu demo macam mana kita nak menanam secara mudah menggunakan kaedah hidroponik. Antara barang yang ada dalam kit hidroponik ini ialah kita namakan sebagai net pot. Kemudian ada takung, kemudian kita ada polystyrene sebagai penutup dan juga benang sebagai medium untuk tanaman kita. Jadi secara ringkasnya saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mulakan penanaman menggunakan kit hidroponik ini. Okey, di tangan saya ini adalah satu benang reja yang kita biasa guna untuk jahit baju. Kita ambil seperti mana yang ada dalam ni, kita ambil lebih kurang macam ni dan kita masukkan ke dalam net pot. Seperti mana kita nak buat sumbu pelita, kita boleh masukkan benang ini, dan ada 8 lubang di sini yang kita perlu isi sehingga penuh. Kemudian seterusnya kita ambil benih. Di tangan saya ni contohnya benih kangkung. Setiap lubang yang ada ni kita hanya masukkan 3 saja. 3 benih. Okey, kita masukkan. Dan sehingga lubang yang ke-8 lah. Kita masukkan setiap 3 benih. Kenapa saya masukkan 3?
kerana mungkin antara benih yang kita datang dari kilang ada yang hidup, ada yang tak hidup. Jadi bila dia dah bertunas dalam masa 3 hari, andai kata lubang ini tak bercambah, kita boleh cabut yang bercambah ni pindah ke sini. Dan kita bantulah lubang-lubang yang lain. Seterusnya, kita masukkan air paip ke dalam takung ini sebanyak 20 liter. 20 liter bersamaan dengan bawahlah paras ibu jari saya ni, dan kita biarkan bekas ini selama 7 hari sehingga dia bertunas mengeluarkan 3-4 helai daun. Kemudian kita bancuh baja yang diberi, baja kas. Kita bancuh dan kita masukkan hanya 500 ml sahaja ke dalam satu takung. Untuk makluman semua, pembajaan menggunakan kaedah kas hidroponik hanya sekali sahaja setiap kali kita menanam. Dan lebihan baja ini kita hendaklah simpan di tempat yang redup supaya tidak merosakkan unsur-unsur dalam baja tersebut. Okay, di sini kita lihat hasil yang saya tanam dalam masa 20 hari. Di sini kita lihat akar yang sihat berwarna putih. Yang kita pastikan akar pokok kita sihat berwarna putih. Baja tu saya hasilkan sendiri dengan rakan saya. Tanah pun saya tak gunakan tanah, lebih kepada kokopit 100%. Tanah ni 1-2 pokok je saya pakai. Kokopit lah, lebih kepada kokopit, iaitu sabut kelapa yang telah dikisar halus. Risiko mengikut keadaan, biasanya kalau banyak yang terjadi rosak apabila musim hujan yang melibatkan ribut yang kuatlah, angin kencang, mungkin kalau kita tak pasang tali yang sebetulnya mungkin menyebabkan pokok kita patah, terutamanya macam cili, terung, tomato. Kalau kaedah hidroponik kita rasa lebih selamat sebab dia terlindung di bawah greenhouse yang sama ada kecil ataupun besar bergantung pada kita lah. Risikonya tak banyak sangat lah. Mungkin hujan dah yang menimpa pokok tu yang menyebabkan penyakit kulat yang sebabkan pokok kita akan jadi layu, seperti penyakit fusarium. Dan terutamanya lepas hujan mungkin ada aphid, thrip yang menyebabkan pokok kerinting. Jadi kita kena ambil tindakan pencegahan yang lebih cepat dan awal lah. Kalau mengikutkan kos, saya sebenarnya memilih bahan-bahan yang terbuang. Yang kedua, saya memilih pasu-pasu yang saya beli itu semuanya dari kedai Eko saja sebenarnya. Tapi kaedah kita tu biar tepat dan betul untuk memastikan pokok kita tu sihat, subur dan segar. Kosnya dalam sebulan tu lebih kurang saya habis kebiasaannya dalam 80 ke 100 ringgit je. Bila kita tanam dan hasil titik peluh kita mendapat yang hasil yang cantik, hasil yang lumayan, kita rasa sangat gembira lah. Okey, saya nasihat kepada masyarakat yang ada di luar, kalau boleh kita manfaatkanlah ruang yang ada di tepi rumah kita. Sebab kehijauan tu indah sebenarnya. Kedua, dari segi kita sebenarnya feel bila kita menanam, kita dapat makan hasil kita dapat satu kegembiraan, kepuasan. Kemudian dari segi yang ketiga, dari segi ekonomi kita dapat menjimatkan masa, menjimatkan kos kita, dapat beli sayur, kita petik sendiri. Kita nak apa yang kita nak masak tu sihat, kita petik dan dapat makan terus. Bagi Muhammad, tenaga dan ruang tidak patut disia-siakan. Tuailah manfaat dengan berkebun di laman rumah, walau sekecil mana pun ia.